pagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah dengan bersaat teduh. Kebaktian ini diadakan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang memberkati ibadah kita. Hormat diberi. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Mari jemaat sekalian kita memuji Allah kita dengan pujian, terpujilah nama Allah. Bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini kami boleh ya Tuhan bersama-sama mengadakan ibadah yang walaupun diadakan secara online. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Bapak, kami melihat bahwa situasi sekarang membuat kami menjadi gelisah, menjadi khawatir ya Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini, boleh ya Tuhan memberikan kami ketenangan, memberikan kepada kami sukacita di tengah-tengah situasi yang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Bapak, kami menyerahkan ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Biarlah mata hati kami tertuju hanya kepada Tuhan saja. Karena hanya Engkau saja ya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita mau bersama nyanyikan sebuah pujian. Tuhan mengingatku. Jemaat sekalian, pada saat ini mari kita mau bersama-sama menyampaikan, memohon belas kasihan daripada Tuhan atas segala dosa yang kita buat selama ini. Mari kita mau nyanyikan satu buah pujian, Kepala yang Tertunduk. Aduri
mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita meminta belas kasihan daripada Tuhan atas segala dosa yang kita buat selama ini. Yeremia 5 ayat 24-25 berkata demikian. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seringkali dari perkataan-perkataan kami muncul ya Bapa ketidakpuasan, bahkan keluhan-keluhan yang secara tidak sadar akhirnya menjadi motivasi, akhirnya mempengaruhi cara berpikir kami tentang Engkau ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Khalik semesta alam, yang juga bahkan sudah memelihara, bahkan juga sudah memberikan anugerah di dalam Yesus Kristus kepada kami. Bapa, lihatlah apa yang telah kami perbuat selama ini dalam kehidupan, secara khusus dalam 1 minggu ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang mengoreksi kami masing-masing. Biarlah Bapa dari hati yang terdalam, dari kehendak kami, dari pikiran kami, bahkan dari perkataan, tutur kata, perbuatan kami, apakah banyak hal yang mendustai, bahkan menghujat nama Tuhan di dalamnya. Bapa, ampunilah kami, dan biarlah Engkau sendiri yang menghancurkan kekerasan hati kami, dan kami mau bertobat di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mendengarkan seru doa kami, yang kami panjatkan seluruhnya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Juru selamat yang ajaib. Ajaib juru selamat kita yang telah berkorban menebus kita supaya saudara dan saya diselamatkan dan beroleh hidup baru
yang boleh kita tunjukkan lewat Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita dengan lagu Kini Penuhi Hatiku. Mari kita berdoa. 我们祷告， Ya Tuhan, penuhilah hati pikiran kami, 主啊，求你充满我们的心，充满我们的思想， supaya kami semua dipenuhi dalam hidup kami oleh sukacita dari Tuhan. 让我们在生活当中有你来的喜乐充满我们， Dan kami boleh mempermuliakan namamu dalam seluruh hidup kami. 让我们在我们整个生活里面能够荣耀主的名。 Bapa, sertailah kami ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, 主啊，当我们要听主话的时候，求你与我们同 supaya 在， kami bisa mengerti dengan baik. 让我们能够真正明白你的话。 Kiranya Roh Kudus yang menolong kami semua, 主啊，求圣灵帮助我们每一个人， juga kedua hamba-Mu. 也帮助你两位仆人。 Sehingga ya Bapa, kami sekalian boleh mengerti kebenaran-Mu. 主啊，让我们大家都能够明白你的真理。 Dengar seluruh doa 你 kami 谁听我们的祷告？ dalam nama Tuhan Yesus 靠 Kristus. 耶稣生命求的， Amin. 阿门。
Jemaat Tuhan, kita akan membaca bersama-sama Markus pasal 3 ayat 20 sampai 30. 亲爱的主内弟兄姊妹们，我们要一起来读马可福音第3章20节到第30节。 Ayat 20 sampai 25 dibacakan dalam bahasa Mandarin dan kemudian 26 sampai 30 bahasa Indonesia. 第20到25节用中文来念，26到30节用印尼文来念。马可福音3章20节到30节，耶稣进了一个屋子，众人有聚集，甚至他连饭也顾不得吃。耶稣的亲属听见就出来要拉住他，因为他们说他癫狂了。从耶路撒冷下来的文士说他是被别西卜附着，又说他是靠着鬼王赶鬼。耶稣叫他们来，用比喻对他们说：撒旦怎能赶出撒旦呢？若一国自相纷争，那国就站立不住；若一家自相纷争，那家就站立不住。 Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita semua. 渡尽到此， Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu topik yang cukup berat. 我们今天要一起来思想一个很深入、很奥秘的一个主题， Menghujat Roh Kudus adalah dosa tak terampuni. 那就是我们咒骂神灵或者咒骂上帝是这个罪恶不能赦免。 Saudara, ini merupakan peringatan yang keras bagi kita sekalian. 这是一种非常严重对我们每一个人的一个警告， Peringatan yang keras bagi siapapun yang membaca Injil Tuhan. 这个严重警告是为每一个读圣经的弟兄姊妹们， Yaitu berkenaan dengan karya yang Yesus kerjakan di muka bumi. 那就是关于主耶稣在世界上所做的一切工作。 Sebab Yesus telah mengerjakan karya keselamatan buat kita 因 semua. 为主耶稣已经做了一个工作，就是救赎我们大家。 Ketika orang mulai membaca Injil, 当我们每一个人已经读了这个圣经四福音， atau ketika seseorang sedang memberitakan Injil, memberitahukan tentang keselamatan, 所以一个人当他们传福音，告诉大家关于主耶稣救我们， dan orang tersebut mulai muncul kesadaran. 那么这样的人就开始起了一个悟性， Mereka mulai sadar bahwa mereka membutuhkan 他 keselamatan. 们就知道他们需要主耶稣救他们， Nah, saudara, disinilah Roh Kudus sedang bekerja 所以 di 就 dalam. 在这个时候，圣灵在他们心中工作。 Nah, disinilah orang harus betul-betul waspada. 这就是这个时候，每一个人都要提高警惕， Jangan sampai melakukan dosa penghujatan terhadap Roh Tuhan. 万一不要他们就在这个时候犯了一个罪恶，就是咒骂圣灵。 Saudara-saudara, Injil Markus mencatat konteks penghujatan ini dengan jelas. 马可福音记载关于咒骂圣灵的非常的清楚。
keunikan-keunikannya dinyatakan dengan baik sekali. 他们所做的一切乱七八糟的咒诅都记在里面， Supaya setiap kita harus betul-betul waspada. 让我们能够真正的警惕， Waspada untuk tidak terbawa kepada prakondisi yang 让 berbahaya. 我们提高警惕，不至于我们的思想被带着哪些乱七八糟的思想。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Maksud prakondisi yang berbahaya itu apa? 什么叫做以前是有这个对圣灵错误的观点？ Saudara, prakondisi yang berbahaya itu adalah keadaan-keadaan sebelumnya. 前期或者是起初对圣灵的错误的观点， Sebelum terjadi penghujatan. 当还没有咒住的时候， Itu sudah didahului dengan situasi-situasi sebelumnya. 还没有咒住的时候，已经被起初的这个思想所影响了， Yaitu prakondisi yang sangat tidak mendukung. 那就是前期这些思想完全不支持我们对圣灵的好的想法。 Dan saudara, setiap orang bisa berbeda berespon terhadap karya Tuhan. 每一个人对上帝主耶稣所做的一切都有不同的看法， Tetapi saudara, itu semua bergantung kepada karya Roh Kudus. 但是这些事情我们如何看，完全是靠着圣灵怎么样在我们心里工作。 Saudara, karya Tuhan banyak di dalam dunia ini. 在这个世界上，上帝主耶稣所做的一切都有很多的事情。 Saudara, misalnya Tuhan menciptakan alam 比如 semesta. 说主耶稣，或者比如说上帝创造宇宙。 Banyak orang di dunia sekarang ini yang menyangkal dan tidak mengakui alam semesta dicipta oleh Tuhan. 在这个时候，世界上很多人他们否认，如果整个世界、整个宇宙是上帝所造的。 Bahkan sudah ada aliran yang tidak mengakui Allah itu ada. 有的一种学说，他们不承认神的存在。 Kita semua tahu ateisme. 那么我们就知道这是无神论。 Saudara, sekalipun alam semesta begitu megahnya, 虽然自然界这样美好奇妙， sekalipun alam semesta menunjukkan kemuliaan 虽 Tuhan, 然是整个世界都能够显出上帝的荣耀， tetapi banyak orang tidak 但是 mengakuinya. 很多人他们不要承认这是上帝所造的。 Tetapi ada juga orang-orang yang tetap takjub kepada alam 但是有 semesta. 一些人，他们仍然很惊奇对这个世界的美妙， Dan mereka percaya Tuhan itu 他们 ada. 就相信神的存在， Karena tidak mungkin alam bisa ada 因 sendirinya. 为不可能自然界自然而然的出现， Nah, saudara, disinilah respon setiap orang berbeda-beda. 所以每一个人的反应都不一样。 Tetapi ada satu hal yang harus kita waspadai, 但是有一件事情，你们要提高警惕， yaitu Roh Kudus yang bekerja. 那就是圣灵他在里头的做的一些工作。 Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang? 如何圣灵在我们每一个人心中工作？ Jikalau Roh Kudus tidak bekerja, 如果圣灵没有工作， jikalau Roh Kudus tidak membuka hati 如果 seseorang, 圣灵没有打开你的心 ya，sudah tidak ada masalah. 那就没有问题。 Tetapi jikalau Roh Kudus sedang bekerja, 但是如果圣灵正在工作， jikalau Roh Kudus sedang membukakan pengertian di dalam 如果圣灵开始打开你的思想，使你明白， dan kita menyangkalnya. 我们仍然否认的话， Nah, inilah yang harus diwaspadai. 这就是应该要非常小心。 Ini bisa masuk ke dalam hujat kepada Roh Kudus. 那么这样的思想能够进入我们咒住圣灵， Saudara, bagaimana kita mau memahami mengenai hal 那么 ini? 我们怎么样能够明白这一件事情？ Yang pertama, saudara, bahwa semua hujatan adalah dosa. 第一，我们要知道每一个咒骂、每一个咒诅圣灵、上帝都是犯罪。 Saudara, ayat 28 menyatakan hal ini, 28节怎么说？ yaitu adanya pengampunan untuk setiap hujatan dan dosa. 有一些
罪恶能够得着赦免。 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. 我是在告诉你们，世人一切的罪和一切的亵渎的话，都可得赦免。 Saudara, memang betul semua hujatan anak-anak manusia akan diampuni. 我本来是对的，如果一切的咒诅对人子的咒诅都能得着赦免， Tetapi saudara, bukan berarti boleh sesuka hati kita menghujat. 但是不是意思说我们可以随随便便来咒骂我们的上帝。 Kita boleh saja menghujat Tuhan bagaimanapun. 无论如何，你要咒骂你的上帝。 Kan katanya semua hujatan akan diampuni. 你们就说每一个罪，咒骂的罪能够得着赦免。 Tapi saudara di sini bukan berarti memperbolehkan kita menghujat sesuka hati 但 kepada 是我 Tuhan. 们这里圣经告诉我们，不是允许我们能够随便的咒骂上帝， Karena bagaimanapun juga semua hujatan termasuk dosa. 因为无论如何，整个的咒诅都是罪。 Saudara, kalau kita membaca Injil 如 Markus, 果我们一起来念马可福音， sikap semua orang terhadap Yesus itu amat rumit sekali. 每一个人的态度对耶稣都是不同。 Misalnya sudah dianggap Yesus itu sudah tidak waras lagi. 比如说，有人说我们主耶稣他的圣经已经不对。 Ada yang menganggap Yesus itu kerasukan setan. 有的人说我们的耶稣是被鬼附着。 Ada yang menganggap Yesus itu sudah gila. 有的人说我们的耶稣已经神经错乱。 Ada orang yang menganggap dia itu pelahap peminum. 有的人说他是贪婪好喝。 Bahkan sudah orang-orang juga menganggap Yesus itu keturunan zina. 有的人说主耶稣是这个淫乱的后裔。 Bahkan akan menganggap Yesus itu keturunan orang Samaria. 有的人说主耶稣是撒玛利亚的后裔。 Saudara, ini semua adalah gambaran-gambaran dari orang-orang terhadap Yesus pada waktu itu. 这就是每一个人看耶稣的不同的看法。 Saudara, kita melihat Injil itu jujur. 如果我们看这个圣经里面的四福音，非常的诚实。 Injil itu, Alkitab itu memberitahukan apa adanya. 圣经四福音都告诉我们说我们所需要的。 Alkitab tidak pernah menutup-nutupin suatu kejadian. 这个圣经不曾遮盖某一件事情， Termasuk tanggapan orang terhadap Yesus. 包括人对主耶稣的看法。 Saudara, ada sebagian sarjana teologi yang menganggap orang Kristen yang mengakui Yesus itu karena terpengaruh legenda. 弟兄姊妹们，有的人一个看法，一个基督徒相信耶稣，是因为有传统的故事。 Orang Kristen yang percaya Yesus melakukan mujizat itu karena pikiran orang kuno. 有的人说主耶稣能够医病，这是古老人的想法。 Kanan menganggap orang kuno itu pikirannya masih macam-macam. 他们觉得古老人的想法，有不同奇奇怪怪的想法。 Sebetulnya cuma hanya kebetulan, lalu dianggap itu mujizat. 其实那是刚刚好发生，就认为那就是神迹。 Saudara, beberapa sarjana teologi itu tidak adil dalam menilai Alkitab. 很多的神学家，他们对圣经的了解很不公平。 Ketika orang-orang menganggap Yesus tidak waras. 有的人对看耶稣，觉得耶稣圣经不对。 Ketika orang-orang disebutkan menganggap Yesus kerasukan setan 有的 atau 人 gila. 说主耶稣他被鬼附着。 Ketika menganggap Yesus itu pelahap 有 peminum. 的人对看主耶稣是一个贪婪好喝。 Ketika menganggap Yesus itu keturunan zina. 有的人说主耶稣是淫乱的后裔。 Bahkan menganggap Yesus itu orang Samaria. 有的人说主耶稣是撒玛利亚人的后裔。 Bagaimana dengan hal ini semua? 这些事情我们有什么看法？ Saudara, kita harus menilai Alkitab dengan objektif. 我们要用很客观的这个看法来看圣经。
Kita tidak boleh subjektif dalam menilai 我们 firman 不 Tuhan. 能随便来看圣经的。 Karena itulah saudara, waktu itu keluarga Yesus mau mengambilnya. 那个时候，主耶稣的家人要把他拿回来。 Sudah ada yang beranggapan bahwa mungkin karena Yesus meninggalkan usahanya. 有的人说，因为主耶稣已经离开他的工作， Saudara, ada yang menafsirkan waktu-waktu itu Yesus memiliki toko, yaitu sebagai tukang kayu yang berhasil. 有的人说，主耶稣那个时候成为一个最好的木匠。 Ketika 2 minggu lalu saudara mendengar khotbah saya. 2个礼拜以前，你们听我所讲的道理。 Ketika Yesus katakan, datanglah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. 有的主耶稣说，来到我面前，疲乏的每一个弟兄姊妹们， Aku akan memberikan kelegaan padamu. 我要给你们的安息。 Kuku itu ringan. 我的恶是轻慢的。 Nah, saudara, kata kuk itu sudah menunjukkan bahwa Yesus begitu ahli dalam kerajinan kayu. 当说关于恶，就是牛在牛背上所做的恶，那就是告诉耶稣很厉害做这个恶。 Maka saudara menganggap bahwa waktu itu usaha pekerjaan dari Yesus sangat berhasil. 人家就说主耶稣在木工的工作上非常成功， Dan Yesus tinggalkan itu. 主耶稣放弃了这个工作， Dan dia mau menjadi pengajar, rabi, 主 guru. 耶稣要成为一个拉比，主耶稣要成为一个教士。 Saudara, belum lagi juga Yesus dimusuhin oleh para agamawan 还有 dan 很多人 politikus. 宗教的领导，还有政治的领导，对主耶稣有仇敌的眼光。 Bahkan Alkitab mencatat Yesus mendadak terkenal. 在哪里告诉我们，主耶稣突然间非常出名， Bahkan keluarganya kaget. Yesus memiliki kuasa rohani yang luar 他的 biasa. 家庭也是很奇怪，为什么主耶稣有一个属灵的力量？ Namun saudara-saudaranya tidak percaya 但是 kepadanya. 很多他的兄弟姐妹也不相信。 Akhirnya sudah dalam Injil Markus dicatat sampai terlalu sibuknya mereka. 最后在马可福音说，他们非常的忙碌， Sehingga tidak bisa makan. 以至于他们没有时间吃饭， Tidak ada kesempatan untuk makan dengan baik-baik. 没有一个最好的时间来好好的吃饭。 Karena mendadak Yesus terkenal. 因为主耶稣突然间变成一个出名的人物， Nah saudara, ini semua membuat situasi begitu rumit. 那么这些事情弄整个的情况非常的复杂， Belum lagi juga dengan banyaknya respon-respon tanggapan orang 还有 terhadap 很多人 Yesus. 他四周围的人有各种各样的反应。 Saudara, ketika tadi saya sudah uraikan kepada saudara 弟 sekalian. 兄姊妹们，我刚才已经给你们一个解释， Injil mencatat Yesus itu dianggap tidak waras. 圣经四福音里面说主耶稣有一点癫狂或者神经不正， Ada yang menganggap Yesus itu gila. 有的人说主耶稣已经发疯， Menganggap Yesus itu pelahap dan 有 peminum. 的人说主耶稣是贪婪好喝。 Menganggap Yesus itu keturunan Zina. 主耶稣是一个淫乱的后裔， Menganggap Yesus itu keturunan Samaria. 主耶稣是撒玛利亚的后裔， Bahkan saudara menganggap Yesus itu kerasukan setan. 还有的人说主耶稣已经被鬼附着， Saudara, ini semua termasuk hujatan-hujatan, 这 bukan? 完全都是蓄意咒骂耶稣。 Sebetulnya ini semua adalah dosa. 其实全部这里所说的一切都是罪恶。 Saudara, karena itu sebagai orang percaya, 亲爱的主内弟兄姊妹们，我们成为一个信主的人， kita harus berhati-hati dengan perkataan mulut 我们要 kita. 小心我们嘴里所说的话。 Jangan sampai dari mulut kita keluar hujatan-hujatan yang karena kebiasaan dari mulut kita. 不要从我们的嘴巴，因为已经习惯了，我们出了一些不能负责的话语。 Saudara, Alkitab mencatat orang bebal berkata tidak ada Allah. 在这个圣经告诉我们，以妄人说没有上帝。
Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. 异邦人说，他们心里说没有上帝。 Saudara kadang seringkali menjadikan ucapan-ucapan dari mulut orang-orang 因 keluar. 为从人的口里出了一些的言语， Mana ada Allah? 神在哪里？ Mana ada Allah? 神在哪里？ Apalagi sekarang dalam kondisi COVID-19. 还有现在有这个冠心病的情疫， Mulai orang tanya, di mana Tuhan? 人家就说上帝在哪里？ Kalau Tuhan mengasihi kita, 如果上帝爱我们， mengapa virus ini tidak dimusnahkan 为什 saja? 么这个情疫就不能消灭？ Saudara-saudara, orang yang pengertiannya sangat terbatas. 亲爱的弟兄姊妹们，有一些人他们的思想有限度， Dan semuanya berkenaan dengan ketidakadilan dalam dirinya. 他们就是关于他们对自己没有公平。 Ketika semua dalam keadaan lancar, 当你每一天凡事顺利的时候， apakah kita mencari Tuhan? 是不是我们有寻找我们的上帝？ Tetapi ketika keadaan menjadi sulit, 但是当这个环境越来越苦难的时候， mengapa mempertanyakan Tuhan? 为什么你就说上帝在哪里？ Saudara, ini bagian dari penghujatan-penghujatan yang kita tidak sadari. 这也是包括我们没有感觉到，我们无意之中已经犯罪，咒骂上帝。 Saudara seorang agnostik, 一个不指论的人， saudara namanya Robert Greene Ingersoll. 他的名字叫做 Robert Greene Ingersoll。 Saudara, orang ini pintar sekali. 这个人非常聪明， Dia adalah seorang dosen dan politikus Amerika. 他是一个美国的一个政治家。 Suatu kali ketika sedang berpitato, 有一次，当他演说的时候， dia mengeluarkan jam rantainya. 那么他拿一个表链， Ya, jam rantai di zaman dahulu sudah dari sakunya. 这个表链常常以前手表放在带子上， Saudara, dia ambil jam rantai, 他就把这个表链拿出来， lalu dia berkata, 他说 menurut Alkitab, 圣经按照圣经告诉我们， Allah akan membunuh orang yang menghujatnya. 上帝要杀死谁咒骂上帝的。 Sekarang aku akan menghujat Allah 现在我要开始咒骂上帝， dan memberi waktu 5 menit untuk membunuh saya dan 那 mengutuk 么我 jiwa 给 saya. 上帝时间5分钟的时间，让上帝杀我。 Dalam sekejap ruangan itu sunyi senyap. 在一刹那时间，整个的会堂里面都没有声音。 Menit pertama berlalu, 第一分钟过去， menit kedua berlalu. 第二分钟再过去， Dia bilang, menit pertama. 第一分钟的时候， Dia bilang, menit kedua. 第二分钟的时候， Orang-orang mulai gelisah. 那么四周围的人就开始惊慌。 Menit ketiga, 第三分钟的时候， ada perempuan yang pingsan. 有一个女人她就昏倒。 Menit keempat, 第四分钟的时候， mulai dia menekuk bibirnya. 开始她她开始要用绩效的态度。 Lalu sudah menit kelima selesai. 第5分钟结束， Dia masukin kembali jam rantainya ke sakunya. 他再拿这个表链放在袋子里面。 Kalian lihat kan? 你们看了， Tidak ada Allah. 上帝不在。 Jika Allah ada, 如果上帝有的话， pasti Allah akan menerima tantangan saya. 上帝必定接受我的挑战。 Tidak ada seorang pun yang menjawab. 每个人能够回答。 Saudara, ketika kisah ini diceritakan oleh seorang hamba Tuhan namanya Joseph Parker. 当这个故事有一个传道人叫做 Joseph Parker， 他告诉大家的是这个故事的时候， Saudara, apa jawaban Joseph ini? 那么这个 Joseph 的答案是什么？ Apakah orang itu mengira dapat menyedot
kesabaran Tuhan dalam 5 menit 是不 saja? 是哪个人能够吸引上帝的注意力在5分钟里面？ Apakah orang itu mengira dia dapat memotong kesabaran Allah hanya dengan 5 menit? 是不是哪个人觉得用5分钟的时间来搅扰上帝的忍耐？ Saudara yang dikasih oleh 亲爱的 Tuhan, 主内弟兄姊妹们， banyak sekali hujatan-hujatan manusia. 很多人，世界上的人的咒骂上帝， Bahkan saudara orang Kristen seringkali tidak sadar telah menghujat Tuhan. 连基督徒自己不知不觉，他们也咒骂了神。 Ketika berjalan lancar, sehat-sehat, haleluya. 当凡事顺利的时候，他就说哈利路亚。 Tetapi ketika mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit, mulai 但 bertanya 是 tentang 当 Tuhan. 他遭遇危险、遭遇逆境的时候，遭遇生病的时候，他们就不说这句话， Tuhan di mana ya? 他们就开始说上帝在哪里？ Tuhan kok tidak tolong saya ya? 那么他开始说为什么上帝没有帮忙我？ Mulai bersungut-sungut. 那么就开始发牢骚， Kok gitu Tuhan pilih kasih? 他们就说上帝不公平。 Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， kita sering tidak fair dengan Tuhan. 我们常常对上帝不公平。 Kita seringkali menilai Tuhan sesuai dengan kondisi diri kita. 我们常常看我们的上帝，用我们的需要来衡量上帝。 Kalau kondisinya bagus, puji-puji Tuhan. 如果我们刚好环境好的时候，我们就赞美上帝； Tapi kalau kondisi jelek, kita mulai 但 bersungut-sungut. 是如果我们环境越来越不好的时候，我们开始咒骂上帝。 Karena itu surat Yakobus pernah mengatakan, 在雅各书告诉我们， mana mungkin dari mulut atau lidah yang sama bisa mengeluarkan berkat dan kutuk. 不可能在同样的嘴巴，除了祝福的话，还有除了咒骂的话。 Mana mungkin dari lidah mulut yang sama keluar puji-pujian tapi juga keluar kutukan. 也是不可能用同样的舌头来赞美主，用同样的舌头来咒骂人。 Saudara-saudara yang 亲 dikasih 爱的 oleh 主内 Tuhan, 弟兄姊妹们， mari kita gunakan mulut kita, lidah kita dengan baik. 让我们好好利用我们的嘴巴，我们好好利用我们的舌头。 Dari sini saudara inilah yang namanya prakondisi yang tadi saya sebutkan. 这就是刚才我所说的前期的想法。 Jangan sampai saudara pekerjaan Roh Kudus itu kita hina sedemikian. 我们不要看见圣灵的工作，我们不断的侮辱圣灵。 Jangan sampai hujatan-hujatan itu menjadi prakondisi, menjadi menghujat Roh Tuhan. 不要我们前期对圣灵的看法，就变成我们对圣灵的咒诅。 Yang kedua, 第二， hujatan yang berdosa dan tak terampuni. 那就是不能被赦免的咒诅。 Saudara, kita tadi sudah merenungkan semua hujatan adalah dosa. 弟兄姊妹们，刚才我们已经思想到，每一个咒诅都是犯罪。 Namun kemudian saudara kita sebutkan ada satu hujatan yang berdosa dan tidak terampuni. 还有一个咒诅就是犯罪的咒诅，并且不能得着赦免。 Saudara, di hadapan Tuhan sebetulnya tidak ada dosa kecil dan dosa 在 besar. 上帝的眼光当中，没有大的罪恶，没有小的罪恶。 Saudara, seringkali orang-orang berkata, oh ini dosa besar, ini dosa kecil. 很多人就说这个罪是小的罪，这个罪是大的罪。 Saudara, di dalam Alkitab yang tertulis adalah bagaimana dosa yang dikaitkan dengan waktu. 在圣经里面，有告诉我们，这个罪跟这个犯罪的时间有关系。 Dan dosa yang dilakukan dalam kekekalan. 还有一个罪恶就是永恒的罪。
Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， Alkitab tidak mengenal dosa besar, dosa kecil. 圣经没有没有讲到这是大的罪，这是小的罪。 Tapi yang Alkitab kenal adalah dosa yang dilakukan di dalam dunia dan dosa yang dilakukan secara kekal. 那就是这个圣经知道这个罪恶是在世界上所犯的罪恶，还有一个罪恶就是永永远远的罪。 Itulah yang membedakan manusia berdosa masih bisa ditebus, sedangkan malaikat yang berdosa tidak bisa 那 ditebus. 就是很显明告诉我们，我们在世界上所犯的罪，主耶稣能够救赎我们，但是天使在天堂所犯的罪是永远不得赦免。 Saudara, itulah bedanya. 这就是区别。 Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. 亚当跟夏娃堕落在罪恶当 Dia 中， berdosa di dunia. 他在这个世界犯罪， Dia berdosa dalam waktu. 他在这个事件里面犯罪， Masih ada kesempatan untuk bertobat. 因为他在事件犯罪，那么他还有机会悔改， Masih ada kesempatan untuk ditebus. 还有一个机会能受上帝能够救赎他。 Sedangkan malaikat yang di sorga, 但是在天堂的天使 yang jatuh dalam dosa, 堕落在罪恶当 di 中， mana akhirnya mereka menjadi setan-setan. 里面就变成很多的鬼。 Dan mereka yang telah berdosa, setan-setan ini tidak mendapat pengampunan. 因为已经犯罪的他们，已经犯罪的魔鬼，永远不能得着赦 Karena 免， mereka berdosa dalam kekekalan. 因为他们犯罪是在永恒的实践当中。 Nah, sudah dosa menghujat Roh Kudus 那么一个咒诅生灵的罪， adalah dosa yang tak terampuni. 这是不能得着赦免的罪。 Hujatan tak terampuni yang dilakukan oleh para ahli Taurat terhadap Yesus 不 Kristus. 能被赦免的罪，咒诅的罪是那些文书法利赛人所做的。 Mengapa? 为什么？ Ada beberapa sebab. 因为有几个原因。 Hujatan yang terus-menerus keluar dari mulut mereka. 继续不断从他们口中说出来的咒骂的话。 Saudara, saya tidak sempat menghitung apa yang tertulis di dalam kitab Injil. 我没有机会来算在四福音记载的 Berapa banyak hujatan-hujatan dari para ahli Taurat dan orang Farisi. 很多那些文书这个律法是这个法利赛人咒骂的最深咒骂的话。 Nah, saudara, karena hujatan itu sering keluar dari mulut mereka. 因为这个咒骂的话继续不断从他们的口中出来， Ini saudara akhirnya mulai menjadi prakondisi. 这就开始成为一个我们这个前期的这个对神灵的看法。 Saudara, tapi ingat, tidak semua ahli Taurat dan orang Farisi itu jahat. 但是我告诉你们，不是每一个文书、每一个法利赛人、每一个这个律法师都是坏人。 Karena ada beberapa ahli Taurat dan orang Farisi di dalam Injil, ternyata mereka orang baik. 因为在法利赛人，还有法利赛人，还有文书，还有律法师，在这个新约也是一个好人。 Dalam kisah Rasul dicatat beberapa ahli Taurat bertobat percaya kepada Yesus. 在使徒行传告诉我们，有几个律法师他们悔改。 Bahkan saudara Nikodemus akhirnya bertobat menerima Yesus. 尼哥底母也犯了这个悔改，接受耶稣。 Tapi dari sini kita belajar satu hal. 但是在这里，我们能够学习一件事情。 Jangan terus-menerus keluar dari mulut kita hujatan. 你不要一直从你的嘴巴不断出来咒骂上帝的话， Ini adalah hal yang bisa berbahaya. 这是一个非常危险的事情。 Yang kedua, 第二， harusnya ahli Taurat orang Farisi lebih memahami karya Tuhan. 应该法利赛人应该是这些律法师更能够欣赏，应该能够知道耶稣所做的工作。 Mengapa? 为什么？
Karena mereka tahu kitab Taurat dan kitab para 因为 nabi. 他们非常明白关于这个律法，关于这个限制数。 Saudara, Yesus sendiri sudah pernah bicara berulang kali dalam 主 Injil. 耶稣好几次在四福音里面反复地说： Jangan kamu mengira aku datang untuk meniadakan kitab Taurat. 你们不要以为我来是要消灭这些律法术， Tapi aku datang untuk menggenapinya. 但是我要成就这个里面的律法， Tidak ada satu titik iota pun yang akan dibuang, diabaikan. 在里面没有一点一笔要取消。 Yesus datang untuk menggenapi kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. 主耶稣来是要对诗篇、对律法术成就他们一切的需要。 Saudara, ahli Taurat orang Farisi adalah orang-orang yang memahami Alkitab 律 dengan 律 baik. 法术那些这个波斯人，他们很明白关于律法。 Ketika Herodes ditanyain di mana Raja Yahudi akan dilahirkan, 当希律王问那些波斯人，主耶稣要生在何处， mereka bisa jawab 他们能够答复 di Bethlehem Efrata. 在伯利恒， Mereka hafal, 他们很清楚， mereka tahu tanda-tanda kedatangan 他们 Mesias. 知道弥赛亚来临的记号。 Karena itu saya tadi mengatakan kepada saudara, 所以刚才我告诉你们大家， orang-orang yang membaca Alkitab, 每一个人他们读了圣经， orang-orang yang membaca Injil dengan baik-baik 他们好好的读四福音， dan mulai dibukakan pemahamannya tentang firman 开 Tuhan, 始打开他们关于神的话， dia memiliki tanggung jawab yang besar. 他拥有很大的责任。 Jikalau ternyata hasilnya adalah menolak karya Tuhan, 如果后果是为了要拒绝神的话， ini berbahaya luar 是 biasa. 危险的事情。 Apalagi sudah kemudian Yesus dituduh, 如果有的人控告了耶稣， Yesus dihujat, 咒骂了耶稣， dianggap ini karya iblis. 他们觉得这是魔鬼的工作。 Padahal apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah karya Roh Tuhan 其 sendiri. 实主耶稣所做的一切，乃是圣灵所做的一切。 Saudara-saudara, ketika Yesus bekerja, 当主耶稣工作的时候， dikatakan sampai sekarang Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja. 在这里告诉神，我的天父所做的一切，我现在还继续做下去。 Karena itu dalam Injil Yohanes dicatat, 所以在约翰福音也记载， jikalau engkau tidak percaya kepada kepada perkataanku, 如果你不相信我所说的话， engkau harusnya percaya kepada apa yang aku kerjakan. 其实你应该要知道我所做的一切， Karena pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan berasal dari Bapa di 因为 surga. 我所做的一切乃是从我的父那里来的。 Dan Roh Kuduslah yang menaungi Yesus. 那圣灵就带领耶稣。 Nah, saudara, Injil Yohanes juga mengatakan dengan jelas, 在约翰福音很清楚告诉我们， Roh Kudus bekerja untuk menyadarkan orang akan dosa. 圣灵工作让人知道什么是犯罪， Roh Kudus menyadarkan orang akan kebenaran. 圣灵教导我们教导人关于真理， Roh Kudus mengajarkan orang akan penghakiman. 圣灵教导人关于审判的日子。 Saudara, ini 3 hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati setiap orang. 3件事情，圣灵在我们人所做的工作。 Jikalau dia sudah mulai menyadari dosanya, 如果他们开始明白醒悟他们所犯的罪， jikalau dia sudah menyadari hanya ada satu kebenaran di dalam Yesus 如果 Kristus, 他们知道只有一个真理在耶稣基督里面， jikalau dia mulai menyadari bahwa kuasa dosa, kuasa setan sedang dihakimi oleh Tuhan, 如果他真正知道罪恶的权柄、魔鬼的权利正在受上帝的审判， disitulah ada karya Roh Kudus. 就在哪里我们看见圣灵的工作。 Tetapi saudara, kalau kemudian dianggap ini bukan karya Roh Tuhan, 但是如果我们觉得
这不是生灵的工作， tapi bahkan dituduh, dihujat sebagai karya setan. 那么就说咒骂，这是魔鬼的工作。 Maka saudara, inilah yang disebut berbuat dosa kekal. 那这就叫做你已经犯了永恒的罪， Seperti halnya malaikat yang menjadi iblis dan setan-setan. 就好像天使变成魔鬼。 Saudaraku yang kasih 亲爱的主内弟兄姊妹们， ini dosa yang tidak terampuni. 这是不能得做赦免的罪， Ini hujatan yang sangat 这是一 berbahaya. 个非常危险的咒骂。 Karena itu saudara, saya sebagai hamba Tuhan, 我成为上帝的仆人， saya tidak berani sembarangan menafsirkan Alkitab. 我不要随便来讲解圣经， Karena saya sudah membaca Alkitab berulang 因 kali. 为我有好几次反复读圣经， Dan saya sudah meminta pertolongan roh Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran 我也 saya. 是求告让圣灵帮助光照我的心， Saya tidak berani menafsirkan 我 sembarangan. 不能随便解经， Apalagi saudara, mungkin hanya guyonan-guyonan. 尤其是我们当作开玩笑， Ini berhati-hati sekali. 你要非常小心。 Guyonan-guyonan itu akhirnya menjadi kebiasaan dari mulut kita. 如果我们一直开玩笑，就变成我们嘴巴说出的一种不好的习惯。 Hujatan-hujatan ringan yang kita biasa kita omongkan. 平常我们所拿出来的咒骂， Itu berbahaya, nantinya menjadi motivasi menghujat roh Tuhan. 这是非常危险，因为以后就成为我们咒诅生灵的一个动机。 Saudara, ketika membaca firman Tuhan ini, saya betul-betul melihat Tuhan serius sekali. 弟兄姊妹们，当我读这些圣经的时候，我就看，上帝对我们非常的严肃。 Ini harusnya membuat kita setiap orang Kristen berhati-hati dan hormat kepada 这 Tuhan 就 kita. 告诉我们每一个基督徒要很小心，并且很尊重我们的神。 Saudara, tahun 70-80-an, 78、80年代， saudara, saya lupa tepatnya saudara, yaitu wakil presiden Amerika George Bush. 我忘记这个美国的副总统 George Bush， Ya, tapi ini dilaporkan di majalah Christianity Today tahun 1994. 这就是在1984在 Christianity Today 的报道。 1994 Pak. 1994年， Wakil Presiden George Bush ini pergi ke Uni Soviet mewakili Amerika. 副总统 George Bush 他去这个苏联代表美国， Oleh karena pemimpin Soviet namanya Leonid Brezhnev meninggal 因 dunia. 为那个时候 Leonid Brezhnev 他是一个苏联的一个总理。 Nah, saudara, George Bush ya bagaimanapun juga menghormati pemimpin ini. 那这因为George Bush 这个很尊敬这个苏联的领导。 Tiba-tiba saudara, George Bush memperhatikan istri dari Leonid Brezhnev. 那么这个 George Bush 开始注意 Leonid Brezhnev 的太太， Karena istri Brezhnev ini sudah melakukan suatu tindakan yang sangat berbeda. 因为 Leonid Brezhnev 他出了一个很奇怪的动作。 George Bush menganggap ini suatu protes yang diam-diam. So George Bush 觉得他的动作是一个抗议。 Pada waktu dalam pemakaman, 当在这个出葬的时候， saudara, istrinya ini ya berdiri di situ, 那么这个夫人就站在旁边， tidak bergerak sama sekali. 完全不动。 Tapi sebelum akhirnya peti itu ditutup, 但是当这个盖棺的时候， tiba-tiba istri Brezhnev ini datang ke peti jenazah. 那么这个 Brezhnev 夫人就靠近这个棺材， Dia cepat-cepat melakukan satu tindakan. 他做了一件事情，
Dia memberikan tanda salib di atas dahi dan dada dari almarhum Leonid Brezhnev. 他就在Leonid Brezhnev 的尸体上做了一个十字架的记号， Seolah-olah mau menunjukkan kepada dunia. 要告诉整个世界， Memang suaminya ini adalah ateis. 本来我的丈夫是无神论， Tidak mengakui adanya Tuhan. 不承认上帝的存在。 Saudara, tetapi istrinya ini memberikan tanda salib di atas jenazahnya. 但是这个太太，这个妇人做了一个十字架的记号在她的身上。 Dia seolah berharap 她有一个愿望， memang suaminya sudah salah. 她知道丈夫做错了事情， Tetapi sekiranya ada kehidupan yang akan datang. 但是她觉得如果有未来的人生， Kiranya anugerah dari salib itu datang kepadanya. 让这个十字架的恩典能够来临到这个 Brezhnev 的 Datang 身上， kepada suaminya. 来到她的丈夫的身上。 Tapi saya tidak pernah tahu, saudara. 但是我不曾知道， Bagaimana dengan orang yang sudah menyangkal Tuhan? 一个如果真正已经否认神的人， Uni Soviet dahulu adalah gereja ortodoks timur yang sudah bekerja luar biasa di Uni Soviet. 苏联以前是这个正式的古老的基督教的存在， Tapi akhirnya menghasilkan ateisme, komunisme yang sangat berbahaya. 但是最后苏联出了一个无神论的思想，非常危险。 Saya tidak tahu apakah ini adalah penghujatan kepada Tuhan. 我不知道这是咒骂神的举动吗？ Tetapi tindakan dari istri Leonid Brezhnev ini seolah menjadi satu protes kepada mereka semua. 但是 Leonid Brezhnev 夫人所做的是对无神论的一个抗议。 Saudara, mari kita berhati-hati. 我们大家要小心， Jangan sampai kita melakukan hujatan terhadap Roh Kudus. 不要我们做了一个咒骂圣灵的罪恶。 Dan kita menjaga jangan terbiasa menghujat-hujat nama Tuhan. 所以我们要小心，不要成了一个习惯，常常咒骂上帝。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar. 天父，谢谢我们已经听了你的话， Kiranya Tuhan menolong kami. 求主帮助我们大家， Jangan sampai kami terbiasa menghujat-hujat Tuhan. 让我们咒骂神已经成了一个不好的习惯。 Ketika baik kami puji-puji 当 Tuhan. 顺利的时候，我们赞美主； Tapi ketika jelek kami mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. 但是遇到逆境、遇到困难的时候，我们就开始埋怨神。 Jangan sampai ya Tuhan kami punya kebiasaan itu 求主帮助我们，不要有这样不好的习惯， yang membuat kami semakin bergeser jauh dari Tuhan. 让我们的距离越来越远离神。 Tidak lagi sensitif kepada karya Tuhan. 我们不再对神的工作有一个敏感的感觉， Tidak lagi mensyukuri anugerah Tuhan. 我们不再感谢主的恩典， Sehingga akhirnya kami bisa menghujat Roh 以 Kudus. 至于我们要咒骂圣灵。 Bapa, tolonglah kami. 主啊，你帮助我们， Kiranya Roh Kudus berbelas kasihan kepada 让 kami. 圣灵在此怜悯我们， Ingatkan kami. 提醒我们， Jangan sampai kami mendukakan hatimu. 让我们不至于使主的心伤心， Apalagi sampai menghujatmu. 尤其是我们咒骂了神。 Tuhan berikan kepada kami hati yang bersukacita. 主啊，求你给我们喜乐的心、 Hati yang bersyukur. 感恩的心、 Hati yang bersandar kepada 依 Tuhan. 靠的心， Sehingga kami terus menerus mengikuti pimpinan 然后 Tuhan. 不断随着主的带领。 Dengar doa kami. 谁听我们的祷告？ Dalam nama Tuhan Yesus 好， Kristus. 耶稣圣名祈求， Amin. 阿门。 Saya serahkan kembali kepada liturgis.
Puji syukur kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita meresponi firman Tuhan dengan kita memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikannya dengan cara mentransfer dengan ditulis berita KU GKY SPY. Mari kita bersama-sama naikkan pujian, sudahkah kuberikan, sudahkah yang terbaik. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik bagiku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedih ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkin jahat semula hatinya. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kami di dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Bapa, tolong kami juga meresponi akan cinta kasih Tuhan melalui persembahan yang telah kami berikan. Bapa, Engkau yang memberkati persembahan ini ya Tuhan. Biarlah sungguh ya Tuhan bisa memperluas gereja-gereja-Mu di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, kami menyerahkan ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, minggu ketiga bulan Juni kita jalani bersama-sama. Kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini dan sekaligus bagaimana Tuhan telah memimpin kita semua. Biarlah kita tetap menjaga kesehatan kita dengan baik dan kita percaya Tuhan akan tolong juga untuk Indonesia, untuk seluruh dunia. Kiranya virus ini perlahan-lahan melandai pengaruhnya dan akhirnya kita bisa menjalani kebaktian bersama-sama di gedung gereja. Jangan khawatir saudara, nanti kalau ada keputusan dari pemerintah dan persiapan dari gereja sudah oke, kita akan umumkan kepada jemaat sekalian. Mungkin lewat nanti minggu depan dalam kebaktian kita yang terakhir bulan yang ke-6 bulan Juni, atau juga melalui kebaktian doa yang secara online kita juga siarkan, sehingga kita bisa memberitahukan kepada jemaat sekalian ibadah akan kita adakan mulai kapan. Jangan khawatir jemaat, tempat gedung kita di lantai 2, ada juga di balkon lantai 3, di mana nanti kita semua akan persiapkan dengan baik dan kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Biarlah kita semua sebagai orang Kristen menjadi warga negara yang taat juga kepada pemerintah. Saudara, selain kita juga tentu lebih taat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga terus mendoakan untuk jemaat yang akan menjalani baptisan dan CD pada awal Agustus nanti. Kiranya mereka boleh dikuatkan oleh Tuhan nantinya dan kita boleh menyaksikan, dan kita sangat berharap ibadah yang menghadapi tantangan demikian kita akan semakin melakukan
yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk 3 pokok hal, yaitu pertama untuk dasar negara kita, Pancasila, agar Tuhan terus memimpin sehingga negeri ini boleh menjalankan yang menjadi cita-cita dari para pendiri bangsa, para pendiri negara, dari proklamasi sampai dengan sekarang ini. Yang kedua untuk kesatuan GKY agar Tuhan terus memimpin dan menyertai. Yang ketiga untuk badan pekerja Majelis Sinode GKY agar mereka boleh mengerjakan yang terbaik seluruhnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena Tuhan begitu baik buat kami. Kami mau menyerahkan ya Bapa untuk negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memimpin supaya negara ini boleh terus menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan amanat proklamasi Undang-Undang Dasar 45, di mana Pancasila menjadi dasar negara. Kami mau berdoa Bapa, Engkau sendiri yang menolong, khususnya seluruh rakyat Indonesia bersama-sama berpancasilais dalam menjalani kehidupan bernegara. Juga para pemimpin-pemimpin kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kalau ada di antara mereka golongan-golongan yang tidak setuju dengan Pancasila, sadarkanlah mereka ya Bapa. Karena itu kami mau berdoa supaya intelijen negara, TNI dan kepolisian betul-betul bisa membina kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan dasar negara ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tak lupa juga ya Bapa, kami mau berdoa menyerahkan untuk GKY, kesatuan seluruh GKY. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, sehingga seluruh GKY 43 cabang gereja boleh bersama-sama maju di dalam Tuhan. Tak lupa untuk badan pekerja Majelis Sinode dalam menjalankan seluruh program-program. Kau menyertai kesehatian masing-masing dan komitmen mereka dalam menjalankan program-program yang ada. Terima kasih ya Bapa, Engkau mendengar seru doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi ayat pengutusan bagi kita, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, dari Yang Esa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidupmu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kuasa dan urapannya tak terhingga dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
kita bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.